Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita anak-anak dalam Bahasa Melayu SPM Sistem Bahasa Sintaksis. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan menerangkan skop soalan bahagian sintaksis termasuklah susunan ayat, binaan ayat, pola ayat, menukar ayat, subjek dan predikat, cakap ajuk dan cakap pindah, susunan ayat, ayat aktif dan ayat pasif. Untuk soalan sintaksis ini, soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Panjang petikan dan bahan soalan yang diberikan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jumlah soalan bergantung kepada arahan soalan dan jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Biasanya, soalan bahagian ini akan digaris ataupun dietlikkan, digaris atau dietlikkan untuk memudahkan anak-anak pelajar menjawabnya. Pemarkahan berbentuk analitik. Okey, baiklah. Perlu ingat sintaksis bidang berkaitan dengan perasa dan ayat. Pelajar perlu membaca dan memahami arahan soalan dengan teliti dan jelas. Seterusnya, kandungan atau bentuk soalan termasuklah membina ayat, menukar susunan ayat biasa kepada songsang atau sebaliknya, menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya, pola ayat, ragam ayat, jenis-jenis ayat, menukar cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Pemarkahan analitik iaitu ada jawapan, ada markah. Contoh soalan latihan pertama iaitu baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, anak-anak telitikan soalannya. Bidang keusahawanan wajar diteroka oleh golongan remaja. Bidang ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Sesungguhnya amat luas ruang bagi golongan remaja menceburi bidang ini. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Oleh hal yang demikian, para remaja yang berminat dalam bidang ini tidak mempunyai masalah untuk mengikuti kursus dan latihan keusahawanan. Ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Okey, kita lihat kaedah tukar ayat latihan pertama. Kenali subjek. Perlu ingat konsep kenali subjek, predikat dan keterangan. Biasanya nomborkan 1, 2 dan 3. Yang kedua, fahami dulu ayat susunan biasa dan susunan songsang. Ayat susunan biasa, subjek dahulu diikuti predikat dan keterangan. Susunan songsang, predikat dahulu diikuti subjek ataupun keterangan. Okey. Contoh yang perlu anak-anak tengok, susunan biasa petikkan biasanya formula 1, 2, 3. 1 subjek, 2 predikat, 3 keterangan. Untuk susunan songsang boleh gunakan formula 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1,
3, 1, 2. Okey anak-anak, kita lihat apa dia nombor-nombor tersebut. Cikgu bagikan contoh bila cadangan jawapan yang dicadangkan. Cikgu bagi contoh, bidang keusahawanan merupakan 1. Wajar diterokai 2 oleh golongan remaja 3. Jadi subjek, predikat dan keterangan. Okey. Jadi jawapan seperti mana cikgu beritahu tadi boleh berbentuk 2, 1, 3. Jadi 2 wajar diterokai, 1 bidang keusahawanan, 3 oleh golongan remaja. Ataupun 2 wajar diterokai, 3 oleh golongan remaja, 1 bidang keusahawanan. Okey. Yang ketiga, formula 3 oleh golongan remaja, 1 bidang keusahawanan, 2 wajar diterokai. Okey. Okey. Seterusnya, kita lihat remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang ini, 1 dan 2 sahaja. Jadi kita mula dengan boleh menceburi bidang tersebut remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga. Okey, yang seterusnya, ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Kita mula dengan 2. Perlu memberi sokongan, 1 ibu bapa, 3 kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan perasa yang berhuruf condong. Okey, kita tengok soalannya. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Semua guru dan murid diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi sekolah dapat memupuk disiplin dalam kalangan murid. Perhimpunan ini dapat menanam semangat patriotik melalui nyanyian lagu negaraku. Para guru dan murid wajib berdiri tegak ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Selain itu, perhimpunan rasmi diadakan untuk membudayakan kemahiran mencatat dan kemahiran mendengar ketika guru menyampaikan amanat. Okey, cadangan jawapan untuk huruf condong di Dewan Sekolah. Jadi soalan boleh tanya di manakah kebiasaannya lokasi perhimpunan rasmi diadakan. Yang kedua, setiap minggu bilakah perhimpunan rasmi akan diadakan. 3, semua guru dan murid siapakah yang diwajibkan hadir dalam perhimpunan rasmi setiap minggu. Okey, anak-anak, ini yang keempat, perhimpunan rasmi. Apakah program yang mesti diadakan pada setiap pagi, setiap hari Isnin di sekolah? 5, melalui nyanyian lagu negaraku, bagaimanakah semangat cinta akan negara disemaikan? Yang keenam, kemahiran mencatat dan kemahiran mendengar ketika guru menyampaikan amanat. Apakah kemahiran yang ingin dibudayakan kepada semua murid ketika perhimpunan rasmi? Okey, contoh yang ketiga, berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti berikut.
Subjek, ingat, perkara yang diterangkan. Predikat ialah perkara yang menerangkan. Okey. 1. Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi di Asia. Industri pelancongan ini menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Industri lain pula berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Potensi industri pelancongan sebagai penjana ekonomi baru negara hanya dapat direalisasikan jika usaha membangunkan industri pelancongan diberi penekanan yang sewajarnya. Okey, anak-anak, fahami apa subjek, apa predikat. Seperti mana cikgu maklum tadi, predikat ialah perkara ataupun pokok perbincangan yang diterangkan. Predikat ialah perkara yang menerangkan. Okey? Jawapan yang dicadangkan, subjeknya untuk soalan 1 Malaysia, soalan yang kedua industri pelancongan ini, untuk ayat ketiga industri lain, untuk ayat keempat potensi industri pelancongan sebagai penjana ekonomi baru negara. Okey, predikatnya merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi di Asia. Ayat 2 menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ayat 3 pula berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Dan ayat 4 hanya dapat direalisasikan jika usaha membangunkan industri pelancongan diberi penekanan sewajarnya. Apa yang cikgu bincangkan moga bermanfaat. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Zuliha. Terima kasih dan tuntutlah ilmu senantiasa kerana ilmu seluas lautan. Sekian. Assalamualaikum.